Doctor Strange 2, Week 2 box office drop. Filem Doctor Strange 2 menerima kejatuhan yang mendadak ketika minggu keduanya di pasaran box office sedunia. Namun, masih di tempat pertama dalam carta top 10 movies minggu lepas. Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness fell a sharp 68% in its second weekend, with US 61 million boosting its domestic box office cum to 291.9 million. International weekend box office was also down 68%, doing only 83.5 million for a total cum of 396.2 million. Global tally box office bagi Doctor Strange 2 is currently 688.1 million dan spekulasinya it will break 700 million by Tuesday. So walaupun kejatuhan mendadak sebanyak 68% ini berlaku, ia still telah berjaya mengalahkan rekod kutipan Doctor Strange pertama yang hanyalah 678 juta. And it looks like by the end of tarikh tayang dia di pawagam sedunia, Doctor Strange 2 akan hit about 925 million to 950 million tanpa Rusia ataupun China. Among MCU's biggest second week box office drops adalah Doctor Strange 2 iaitu 68%. At the same time, kita nampak Black Widow was around 67.8%, Spider-Man No Way Home was about 67.5%, dan The Incredible Hulk was negative 70%. Sebab utama yang dikatakan oleh Variety.com adalah kerana bad word of mouth. Filem Doctor Strange 2 has the third lowest MCU movie score on Cinema Score, di mana I think third lowest was Thor dengan B+, kemudian seterusnya Doctor Strange 2 dengan B+, dan yang paling teruk sekali adalah Eternals dengan B. Namun, aku rasa this is quite normal pasal kita sekarang dalam era pandemik. Kalau kau tengok most of the comic book movies yang keluar in the past 1 year, the second week punya drop is around 50 to 70%. Contohnya Batman was around 50%, Shang-Chi was 54%, Eternals 62%, Venom 2 was 65%, No Way Home was 68%, Doctor Strange 2 is 68%, Black Widow was 68%. Even yang terror-terror macam Suicide Squad pun had a negative 72. Tu pasal HBO Max dah keluar at the same day. Dan yang paling teruk was Morbius lah. Apakah pendapat anda tentang filem Doctor Strange 2 yang telah berjaya mengatasi jumlah kutipan box office Doctor Strange pertama dalam hanya minggu kedua di pawagam sedunia? Bagi pendapat aku, I think from apa yang Abang Ferdi cakap dululah, kalau nak down, the second week is 50% is normal. Kalau less than 50%, which is 50% dan ke bawah, maksud turun sikit, maksudnya baguslah, benda tu memang kira berjaya. When you compare with other Marvel movie, kau tengok Black Widow pun sama, Spider-Man No Way Home pun sama, 68%. Tapi Multiverse of Madness is because orang cakap, alah Illuminati, ada cameo tapi jadi bodoh. Walaupun the 70% of the cerita actually good, okay. Cuma the cameo yang macam aku cakap lah, Ralph Bonner dalam WandaVision bagi Bonner orang terus marah kan, orang lupa yang 70% cerita tu bagus. Tapi sebagai satu benda je orang marah. So in my opinion, walaupun tanpa Rusia dan China dia boleh macam ni dah benda bagus. Cuma aku takut bila sebab sekarang buat second week tau, tapi kalau word of mouth tu betul-betul dikeluarkan lagi dari segi negatif banyak, dan mungkin akan turunkan lagi kutipan untuk Marvel lah. Bagi aku, the drop ni ada banyak faktor benda-benda macam ni. Kau boleh kata sebab Russia tak tayang, sebab China tak tayang. Tapi bagi aku tu adalah semua faktor. Untuk filem-filem bertemakan superhero macam ni, lebih-lebih lagi MCU, aku rasa main faktor memang aku setujulah perkenaan word of mouth. Orang akan tengok, dan orang akan cakap, weh best gila lah cerita ni. Rupanya, orang akan tengok lagi. MCU ni, dia tak boleh orang cakap tak best ke apa, tak. Cakap je, okey lah tak best ke apa kot, aduh tak syok lah. Tak boleh tau. Dia punya benchmark untuk MCU ni cuma best je. Dia best je. Kalau orang kata okey je, semua benda kau nak compare dengan Endgame kan? Yes, that's the problem. Dan okey, berbalik pada benchmark tadi pula, secara faktanya lah Doctor Strange and Multiverse of Madness as a film is not that bad pun. Tak teruk pun. Foreign box office dia 396 juta. Ni aku buka box office Mojo 396 juta foreign. The Batman foreign 398 juta USD. Ya Allah, Batman lagi orang tengok.
The Batman tu orang dah habis dah. Dah habis sama. Doctor Strange baru 2 minggu. Dah boleh kejar dah The Batman. Kalau worldwide, kalau overall, Doctor Strange sekarang dah 688, Batman 767. Beza almost 100 juta saja dalam tempoh 2 minggu. That's why aku cakap, as a film, untuk benchmark untuk film, bagi aku tak teruk pun. Itu baru orang kata word of mouth tu, orang kata okey lah, tak best lah apalah. Terus sebab benchmark untuk filem MCU sekarang ni yang orang expect semua kena 1 bilion. 1 bilion. Tak boleh gitu. Tak boleh. Aku rasa macam it's not fair lah untuk kalau tak benchmark setinggi. Kalau macam tu, kalau tak benchmark, habis Eternals memang tak sampah lah. Shang-Chi memang tak sampah lah. Shang-Chi tu dapat 400 juta je. Tapi kita faham lah sebab pandemik kan. Sebab pandemik apa semua dia jadi macam tu. So, kau bayangkan The Batman, sebab aku nak comparekan The Batman dengan Doctor Strange. Sebab ni dulu filem superhero dan ini dua-dua adalah filem yang tengah top dekat box office sekarang. Batman still nombor 1, Doctor Strange nombor 2. The Batman tu sendiri adalah watak yang macam kau tak payah nak highly market sangat pun orang dah tahu dah watak The Batman. Lepas tu dia boleh tackle pula side female fanbase. Oh, Robert Pattinson, Twilight semua. Datang, pergi. Doctor Strange sebelum ni pun orang tak kenal siapa Doctor Strange. Scarlet Witch pun orang tak kenal. Tapi disebabkan dia adalah filem MCU, so sebab orang letak benchmark tinggi. MCU satu hal, dengan teori cameo apa semua lagi kan. So in a way sebenarnya cara diorang, aku tak tahu lah sama ada marketing atau macam cara publicity diorang tu ataupun cara fan promote dengan menggunakan orang kata naysayer yang bercakap kata okey akan ada cameo ni, akan ada 50 cameo yang daripada bumi langit pun datang masuk Doctor Strange. Memang menjadilah benda tu. Orang MCU dia tak payah fokus, lepas ni lah aku cakap MCU dia tak payah fokus pada second week punya drop. Dia just perlu fokus pada opening week je. Dia punya opening week saja dia dah boleh tapau semua. Marvel punya trademark. Kau cakap best orang akan tengok. Kalau kau cakap tak best pun orang kata aku tak cakap kau sebab mixed review, aku nak pergi tengok juga. Orang akan tengok. So I think kat situ dia punya aura dah ada, and then it's a very decent movie. In my opinion, kalau dia orang masuk market China lagi, I think lagi banyak dia boleh dapat. Which is bagi aku, in my opinion, bila Bob Iger ada cakap, we don't need China world market. China akan pandang kau lain macam. Lepas dia cakap, dia macam nak, we don't need China. Gila tu. Aku macam, lepas tu nasib kalau turun 81% kan, aku tu stakeholder semua macam ni tau. We know you ada agenda, tapi kita orang pun moderate juga bro. Kan? So, I think maybe Disney kena tengok balik lah macam mana dia orang approach. Sebab mungkin kali ni dia punya benchmark dah tinggi tau. Bila benchmark dah tinggi, they need to follow the standard juga. And satu je, bagi aku kalau cameo Illuminati dia dah buat betul-betul kan, aku rasa 1 bilion dah sampai lah sekarang. Orang dah orang akan tengok berkali-kali. Pada pendapat panelis, Marvel tembak kaki sendiri with their typical bait and switch trailers. Trailer reveal banyak, TV spot lagi banyak, and then they systematically know they're hyping fans for things diorang takkan deliver pun. Kemudian bad word of mouth menjadi too much pre-movie exposure of things that will just get subverted maybe. Well, the thing is, the director is never in charge of the trailer. The trailer is giving out a subcon kepada a trailer company yang akan tengok filem tu, lepas tu pilih scene-scene yang terbaik. So Kevin Feige pun dah cakap dia tak puas hati dengan company subcon ni pasal reveal banyak sangat benda. Bagi tahu ada Professor X lah, cakap ada Captain America yang besi perempuan lah. In the end mati katak dalam 5 minit pertama. So maybe company yang kena subcon tu akan ditukarkan untuk filem-filem seterusnya macam Black Panther. Kuasa teleportation Chavez tu boleh guna untuk teleport dalam universe sendiri juga ke? Macam Sling Ring? Jawapannya tidak. Chavez is a dimension jumper. So dia punya portal tu hanyalah untuk lompat dari dimensi ke dimensi ke dimensi dan tak boleh digunakan sebagai teleportation within the same universe ataupun world macam Wong suka buat. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.